mendiskusi pendidikan negara, huru-hara kah? Jom. Soalan pertama saya, Dr. Mazli, macam mana kehidupan selepas menjadi menteri, apa beza dia, dan paling utama, apa pengajaran paling besar, pengalaman paling luar biasa yang doktor belajar bila pertama kali menjadi menteri pendidikan pula tu, sekaligus pegang IPT. Silakan doktor. Jadi bila kita diberikan satu tanggungjawab untuk berada di kementerian yang menguruskan pendidikan, ia bukanlah sesuatu yang asing lah. Dia macam berada di tempat yang baru, tetapi kita diberikan amanah yang lebih besar. Amanah untuk memastikan masyarakat kita, memastikan rakyat kita terdidik. Dan dengan amanah yang besar itu, alhamdulillah pada saya belajar banyak perkara lah. Terutamanya daripada semua pemegang taruh yang terlibat daripada awal-awal lagi. Sama daripada para pendidik, guru, siswa, kepada anak-anak murid, kepada ibu bapa contohnya, dan NGO dan juga badan-badan yang cakna terhadap pendidikan yang kita melakukan libat urus dengan mereka secara berterusan. Banyak yang saya pelajari pada mereka. NUTP sebagai salah satu contohnya, yang kita bekerja rapat, MACC jika di peringkat universiti di kalangan para pensyarah, gerak contohnya, dan lain-lain lagi, dan para siswa yang tidak jemu berkomunikasi dengan saya. Jadi banyak perkara yang kita pelajari. Cuma tadi soalan Amin, apa yang paling besar dipelajari ialah saya lihat bahawa perjuangan untuk pendidikan ini ianya satu yang berterusan. Ianya merupakan satu komitmen yang pada saya rasa agak terkilan kerana waktu yang diberikan kepada saya tak lama. Hampir 20 bulan saja. Banyak perkara yang telah kita rancangkan, banyak perkara yang sepatutnya diimplementasikan pada tahun 2020, tahun 2021 tetapi tak dapat kita laksanakan. Terdapat yang telah kita laksanakan dan telah membuahkan hasil, seperti zero reject policy, iaitu kita menggalakkan lebih ramai pelajar yang keciciran masuk semula ke sekolah, pelajar-pelajar rentan untuk kembali ke sekolah, pelajar-pelajar OKU diluaskan kelas-kelas PPKI mereka dan juga kelas-kelas pendidikan khas. Tapi malangnya bila berlaku pandemik ini, kita lihat suasana agak berubah. Alhamdulillah saya rasa bersyukur juga kerana kita telah perkenalkan Google Classroom yang pada hari ini bila bermulanya PDPR jadi rupanya. Ya, saya di sebalik menggunakan Google Classroom tu kita nak cari wahana yang lebih, platform yang lebih mudah kepada guru-guru dan juga anak murid gunakan, dan tidak perlu dibayar dengan duit taxpayers money, berbanding sebelum tu kita menggunakan berbilion untuk bayar kepada pihak yang menyediakan yang sebenarnya lebih menguntungkan kepada pihak tertentu lah. Tapi bila kita buat Google Classroom, KPM tak bayar 1 sen pun daripada duit rakyat. Jadi duit rakyat boleh digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah daif, terutamanya di Sabah, Sarawak, dan juga untuk memperbaiki banyak prasarana dan juga sistem yang lain. Jadi antara perkara lain yang kalau Amin masih ingat, kita telah cuba untuk menggantikan peperiksaan di sekolah dengan sistem penilaian yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Kita mulakan dengan tahap 1, darjah 1 sampai darjah 3 2019. Anak saya. Ya, anak Amin. Dan rencananya kita akan pergi seterusnya pada tahun 2020 dan 2021 ke arah pemansuhan peperiksaan di peringkat sekolah rendah sekalipun, dan kita gantikan dengan penilaian lebih holistik. Dan lebih penting pada itu, kita telah tubuhkan satu jawatankuasa data raya untuk memastikan anak-anak ini pencapaiannya diambil semenjak dari darjah 1 sehinggalah tingkatan 3 untuk mereka ditentukan stream mana untuk mereka ambil pada waktu tingkatan 4, tingkatan 5 dan seterusnya ke universiti. Ini demi untuk mengelakkan mismatching ataupun kesalahpadanan. Kalau seseorang itu mungkin berbakat dari segi technical, dia sepatut dialihkan ke TVET daripada awal-awal. Kalau seorang itu berbakat dari segi sastra ataupun seni ataupun dari segi ilmu-ilmu social sciences, ataupun mungkin dari segi undang-undang dan sebagainya, tetapi pelajar cemerlang biasa dialihkan kepada sains kan. Jadi yang kita rencanakan, pelajar-pelajar ni ditentukan accumulated, dia punya dirangkumkan mereka punya pencapaian sejak dari darjah 1 sehinggalah ke menengah, lalu berdasarkan mereka punya
maklumat itu, maka dengan menggunakan artificial intelligence ataupun kepintaran buatan, mereka akan disalurkan untuk mengikuti kursus-kursus yang sesuai dengan mereka. Dan di peringkat universiti pula, kita telah bekerjasama pada waktu itu dengan universiti-universiti dengan mencontohi Jordan, iaitu memastikan dengan maklumat yang ada pada anak-anak ini, mereka meminta kursus-kursus yang diperlukan oleh negara. Jadi tidak akan berlaku lambakan graduan dalam bidang-bidang tertentu yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan lebih penting, kalau masih ingat, kita banyak memperjuangkan isu TVET dan kita telah usahakan supaya TVET kita menatari TVET di sistem TVET di Jerman, yang mana ianya diterajui oleh pihak industri. Maksudnya bila masuk saja belajar di peringkat TVET, di peringkat politeknik, di peringkat kuliah vocational semua, anak-anak kita terus diserapkan ke alam pekerjaan. Jadi mereka place and train. Dan bukannya sekarang ni kita train and place. Bila train kadang dia tak ada tempat untuk di-place-kan. Tetapi kalau kita ikut sistem Germany, dan kita telah mendapat kerjasama daripada Jerman Malaysia Chamber of Commerce, iaitu untuk menghantar pelajar-pelajar kita mengikut penarafannya ialah berdasarkan sistem di Germany. Jadi itu berlaku macam Amin sebutkan, bukan sekadar KPM sekolah saja, tetapi juga kepada peringkat pengajian tinggi kita telah letakkan master plan. Dan perkara yang agak lebih terkilan ialah kita telah merencanakan satu radical reform ataupun reformasi radikal terhadap pendidikan kita di peringkat prasekolah sehingga ke peringkat universiti melalui laporan jawatankuasa dasar pendidikan yang telah dihantarkan pada waktu itu kepada Perdana Menteri, kepada Kabinet, tetapi selebihnya adalah sejarah. Kita pun tak tahu. Dan itu sajalah, jadi banyak perkara. Cuma sehingga hari ini saya lihat bahawa perjuangan pendidikan itu ialah perjuangan untuk tanggungjawab semua, dan sentiasa saya laungkan pendidikan untuk semua, tanggungjawab kita bersama. Jadi, dan kalau masih ingat lagi Amin, pada 2 Januari ketika saya menyerahkan semula jawatan ke Menteri Pendidikan kepada Perdana Menteri waktu itu, saya katakan di posisi mana pun saya berada, saya akan perjuangkan pendidikan, dan saya buktikan hatta ketika tak menjadi apa-apa sekalipun, menjadi sekadar wakil rakyat bebas, tidak berparti, saya meneruskan perjuangan pendidikan dalam kapasiti yang ada. Kerana pada saya pendidikan adalah untuk semua, tanggungjawab kita bersama, dan tidak perlu kita kotori pendidikan itu ataupun cemari pendidikan itu dengan kepentingan politik ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu. Sorry men, jawab panjang.